Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Dr. Hawati dan kawan-kawan sekalian. Kami daripada kumpulan 5 membuat tajuk Kemahiran Berfikir Aras Tinggi dalam Sistem Pendidikan Kebahasaan. KEBAT ialah mengaplikasi, menganalisis, menilai dan mencipta. Mengaplikasi adalah kebolehan kognitif menggunakan prinsip dan generasi tentang sesuatu masalah dalam situasi baru. KEBAT digunakan dalam sistem pendidikan adalah dalam usaha untuk melahirkan generasi baru yang seimbang serta menguasai kemahiran abad ke-21. Konsep KEBAT ini pula adalah terdiri kepada 7 elemen, iaitu 3 elemen utama yang termasuk kurikulum, pedagogi dan pentaksiran, manakala elemen sokongan pula iaitu kurikulum, sokongan komuniti, swasta, sumber dan bina upaya. KEBAT ini juga menggunakan ataupun berlandaskan teori taksonomi Bloom, yang mana taksonomi Bloom termasuklah mencipta, menilai, menganalisis, mengaplikasi, faham dan mengingat. Berdasarkan kemahiran berfikir aras tinggi, terdapat beberapa isu yang telah kami pilih. Isu-isu ini telah dibahagikan kepada 2 kategori, iaitu kategori pertama, kategori guru, kategori kedua ialah kategori murid. Bagi isu di dalam kategori guru ialah mengenai isu kesediaan guru dan isu kompetensi guru bukan option. Bagi kategori murid pula, isu yang telah dipilih ialah mengenai kemahiran 3M, iaitu membaca, menulis dan mengira. Isu seterusnya ialah mengenai sikap, pengetahuan dan kesediaan murid di dalam KEBAT. Seterusnya kita akan beralih pula kepada isu di dalam kategori guru mengenai kesediaan guru. Isu di dalam kesediaan guru ialah tahap pemahaman dan pengetahuan guru yang kurang jelas. Seterusnya, pengajaran dan pembelajaran yang berorientasikan pentaksiran dilakukan oleh guru. Cadangan dalam mengatasi isu-isu ini ialah guru perlulah meningkatkan lagi pengetahuan mereka mengenai KEBAT, dan cadangan seterusnya ialah guru haruslah menggalakkan perbincangan bersama murid di dalam kumpulan bagi menerapkan unsur-unsur KEBAT. Isu berkaitan guru yang berikutnya ialah kompetensi guru bukan option. Hal ini menyebabkan guru kekurangan daripada aspek pengetahuan dan kefahaman. Kefahaman guru subjek di luar bidang kepakaran. Isu yang berikutnya ialah segelintir pihak pentadbir yang mengambil sikap sambil lewat dengan meletakkan guru sekadar melengkapkan keperluan. Cadangan bagi mengatasi masalah guru ini ialah guru disediakan satu panduan modul pengajaran yang boleh diikuti selari dengan penerapan nilai KEBAT. Cadangan yang berikutnya ialah pihak pentadbir perlu menyediakan modul pemantauan berkala sebagai bahan sokongan guru bukan option untuk mendalami subjek baru tersebut. Isu yang seterusnya ialah murid tidak menguasai kemahiran 3M, iaitu membaca, menulis dan mengira. Jika murid tidak menguasai kemahiran asas ini di peringkat awal, bagaimana mereka perlu belajar ke tahap tinggi seperti menggunakan KEBAT? Antara faktor isu ini berlaku ialah yang pertama, ketidakhadiran murid ke sekolah. Jika murid tidak hadir ke sekolah untuk belajar, mereka akan ketinggalan pembelajaran serta tahap kemahiran mereka menjadi rendah. Cadangan untuk memastikan murid hadir ke sekolah adalah guru perlu merancang pengajaran dan pembelajaran dengan lebih menarik dan tidak bosan untuk murid ke sekolah. Serta secara tidak langsung murid akan lebih mahir dalam kemahiran 3M dan guru dapat mengaplikasikan KEBAT apabila tahap mereka telah dicapai. Faktor kedua ialah murid terdiri dari golongan keluarga B40. Murid dari keluarga B40 tidak mendapat pendidikan daripada ibu bapa mereka kerana kebanyakan ibu bapa kurang berpendidikan serta tiada kesedaran akan kepentingan pendidikan. Bagi mengatasi
masalah ini, latar belakang ekonomi keluarga bukan satu alasan dalam mendidik anak-anak. Ibu bapa harus beri semangat dan membimbing anak-anak mereka menjadi seorang pecinta ilmu. Isu yang kedua dari aspek sikap, pengetahuan dan kemahiran murid. Antara sebab berlakunya isu ini kerana kekurangan kemahiran dan juga ilmu pengetahuan dalam mengaplikasikan kebat dalam pembelajaran. Hal ini kerana keengganan pelajar dan kurang keupayaan dan kemahiran menggunakan kemahiran berfikir dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Malah, para guru juga jarang meminta murid untuk menjawab soalan kebat di dalam kelas ataupun di luar kelas. Justru itu, pelajar kebiasaannya membiarkan soalan kebat tidak dijawab apabila diminta berbuat demikian. Seterusnya, tahap kesediaan dan motivasi murid yang rendah dalam proses pembelajaran turut menjumbang kepada isu ini. Keadaan sebegini sudah tentu menjejaskan pembelajaran dan pemahaman mereka. Kekurangan perhatian daripada guru di dalam bilik darjah adalah salah satu penyumbang kepada tahap kesediaan dan motivasi murid menjadi rendah. Hal ini kerana guru hanya memberikan perhatian mereka kepada murid yang berpotensi tinggi di dalam pembelajaran. Isu ini dapat diatasi dengan mengubah kaedah dan cara guru mengajar. Hal ini kerana ia mempengaruhi kefahaman dan pengetahuan murid, malah memberi kesan kepada prestasi mereka. Kaedah pengajaran yang lapuk dan tradisional tidak lagi sesuai digunakan. Oleh itu, guru perlu lebih kreatif dalam proses pengajaran supaya murid menikmati, meneroka dan mempelajari topik yang diajar di dalam kelas dengan lebih seronok. Akhir sekali, prestasi seseorang murid semasa proses pembelajaran turut dipengaruhi oleh pelajar yang lain. Oleh itu, pendekatan pembelajaran secara kolaboratif amat sesuai digunakan. Hal ini kerana murid percaya bahawa belajar dengan rakan sebaya akan memberi mereka ruang yang cukup untuk berkomunikasi secara spontan dan dapat meningkatkan lagi keyakinan dan keberanian untuk menyatakan pendapat dan pandangan mereka. Antara tujuan mini kajian yang kami lakukan ialah untuk mengenal pasti pandangan dan kefahaman guru terhadap program kebat. Yang kedua, untuk mengenal pasti isu yang ada dalam pelaksanaan kebat di sekolah. Dan tujuan yang ketiga ialah untuk mendapatkan cadangan guru dalam mengatasi isu-isu yang dinyatakan. Metodologi yang kami lakukan melalui kaedah temu bual bersama 5 orang responden yang terdiri daripada 4 orang guru dari sekolah rendah dan seorang guru dari sekolah menengah. Tempoh kajian yang kami lakukan selama 2 minggu dan menggunakan pensampalan bertujuan. Ini adalah antara soalan yang ditujukan semasa temubal. Soalan yang pertama, sejauh mana kefahaman guru terhadap program kebat dari segi konsep dan juga matlamat? Soalan yang kedua, adakah sekolah tersebut mengaplikasikan kebat secara menyeluruh di peringkat sekolah? Manakala soalan yang ketiga, apakah isu ataupun masalah kebat yang sering wujud di sekolah termasuk isu kepada guru dan juga murid? Soalan yang keempat, apakah punca-punca murid sukar menguasai penyelesaian masalah kebat? Dan soalan yang terakhir ialah cadangan ataupun pendapat guru dalam mengatasi isu yang dinyatakan. Tertera adalah maklumat responden bagi kajian kami. Kami menebual guru-guru yang berbeza latar belakang dan juga mempunyai tahun perkhidmatan yang berbeza. Antaranya guru daripada Sekolah Kebahasaan Kuala Setiu di Setiu Terengganu, Sekolah Kebahasaan SKTP Nita 2, Sekolah Kebahasaan Kuala Balas Jeli Kelantan, Sekolah Menengah Kebahasaan Selirik dan juga Sekolah Kebahasaan Kampung Bahagia Sabah. Berikut adalah hasil temu bual daripada kajian kami. Bagi soalan yang persoalan pertama adalah sejauh mana kefahaman guru terhadap program kebat dan adakah sekolah tersebut mengaplikasikan kebat secara menyeluruh di peringkat sekolah mereka. Semua responden yang kami dapat memahami konsep kebat, tetapi hanya satu sekolah dari responden kami yang tidak mengaplikasikan kebat secara keseluruhannya.
Bagi soalan kedua adalah apakah isu atau masalah berkaitan kebat yang sering wujud di sekolah dalam kalangan guru. Yang pertama adalah guru kurang memahami mekanisme kebat. Yang kedua, guru lebih gemar menghabiskan kandungan standard pembelajaran berbanding mengaplikasikan kebat itu sendiri. Selain itu, guru juga kesuntukan masa untuk membina item kebat akibat kekangan kerja di luar waktu PDP. Baiklah, hasil temu bual untuk soalan yang seterusnya ialah apakah isu atau masalah berkaitan kebat yang sering wujud di sekolah dalam kalangan murid? Antara jawapan yang diberi ialah murid sukar menguasai dan memahami kebat serta gagal mengaitkan soalan dengan kehidupan harian. Yang kedua, sebahagian murid pasif dan kurang memberi respon apabila diberi soalan yang memerlukan mereka menjana idea yang diajukan. Untuk soalan ketiga pula ialah apakah punca-punca murid sukar menguasai penyelesaian masalah kebat? Antara jawapannya pula ialah yang pertama, murid tidak diberikan latihan kebat yang berterusan selain di sekolah. Yang kedua, murid malu dan tidak yakin untuk menyuarakan pendapat mereka di dalam kelas. Yang ketiga, murid kurang bersedia semasa proses pembelajaran berlangsung. Dan yang keempat, murid tidak didedahkan dengan kebat dengan lebih awal dan murid tidak mempunyai pengetahuan am yang luas. Hasil temu bual yang seterusnya ialah mengenai cadangan ataupun pendapat guru dalam mengatasi isu yang dinyatakan. Terdapat beberapa cadangan yang telah responden berikan, antaranya ialah dengan mewujudkan taklimat ringkas tentang kebat dari segi definisi, contoh soalan kebat serta kepentingan menguasai kebat. Responden juga memberi pendapat bahawa guru perlu merangka teknik pengajaran yang lebih seronok serta pembelajaran yang diajar mestilah berpusatkan murid semata-mata. Responden juga memberi pendapat bahawa guru perlulah sentiasa menguji murid dengan soalan-soalan kebat dalam pengajaran dan pemudah cara. Hasil perbincangan berdasarkan mini kajian yang telah kami jalankan ialah kami mendapati kefahaman guru terhadap kebat adalah tinggi. Seterusnya, punca guru kurang bersedia ialah guru kurang mahir dalam melaksanakan kebat dan kurang mendapat pendedahan mengenai kebat. Seterusnya, guru mempunyai kekurangan ilmu dan kemahiran dalam mengaplikasikan kebat di kalangan murid. Akhir sekali, guru perlulah lebih kreatif di dalam kelas supaya murid menjadi seronok untuk belajar. Sebagai kesimpulan, penekanan terhadap kemahiran berfikir aras tinggi iaitu kebat sudah lama wujud dalam sistem pendidikan di Malaysia. Walaupun guru berpengetahuan tinggi, namun kebolehan mereka mengaplikasikan kebat semasa pembelajaran adalah sederhana. Hal ini menyebabkan penerimaan dan tahap pencapaian murid dalam kebat masih lagi rendah. Sekian daripada kami, terima kasih.